model lah. Kita ada model. Ya, kita jumpa lagi di Manja. Rindu kita tak sebab saya rindu semua ya. Ya. Mestilah mereka rindu kita, Syira ya. Apa dia? Oh, I miss you too. Semandang Manja berehat ni, malam mesti pasti sunyi sepi saja kan? Hello. Wah, ada echo ya. Tapi jangan risaulah ya, kerana mulai malam ini dan 18 minggu yang akan datang, kami berempat bersama Arzai akan setia bersama anda mewarnakan dan menceriakan lagi malam Isnin anda. Oh, tapi kita bukan saja gembira ya kerana dapat kembali bersama Manja, tapi juga kerana mulai hari ini kita dibenarkan untuk makan 5 orang semeja. Wow. Tetapi dengan syaratnya semua sudah divaksin. Sini semua dah divaksin kan? Sudah. Jadi kita dah ada 4 orang dengan RZ 5 orang. Oh, boleh. Tapi kita harus beringat ya, walaupun langkah-langkah keselamatan kini dilonggarkan secara bertahap, kita masih mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa jaga jarak selamat dan gunakan pelitup bila berada di tempat awam. Ya, malah juga ya laluan VTL yang telah dibuka secara bertahap. Ini bermakna semakin ramai juga akan lebih berani mengambil kesempatan sempena cuti sekolah ini untuk bercuti di luar negara. Saya tengah fikir nak pergi mana ni? Wah. Tapi apakah perkara yang harus kita tahu bila hendak merancang percutian luar negara ya? TMI akan bersama seorang penyedia khidmat melancong yang akan berkongsi proses yang perlu kita lalui bila melancong menggunakan laluan VTL. Ya, dan bersamanya juga nanti pelakon popular Iswan Ismail ya akan berkongsi pengalamannya yang harus keluar negara demi tugas masa fasa keselamatan yang ketat. Ya, saya sebenarnya tabik yang mereka yang terpaksa bertugas di luar negara dalam masa pandemik ini kerana mereka sebenarnya berani ya, berani berkorban tinggalkan keluarga dan juga berani berdepan dengan pandemik yang tidak menentu ni. Ya, tapi sebenarnya bukan yang bertugas di luar negara saja yang berani ya. Saya dapat tahu dalam makan tiup hari ini ya, Arzai abang kita berani mencuba makanan yang mana tahap keberhasilannya melebihi biasa sampai keluar asap telinga. Tak sabar saya nak tengok ya apa yang abang Long kita cuba dalam makan tiup. Tapi sebenarnya kan guys, dalam cabaran Brosis cuba kali ini, saya dan Fadli juga diberikan cabaran yang berkaitan dengan makanan. Oh, makanan juga. Ya, dan kalau y'all nak tahu, cabaran Brosis cuba kali ini agak berlainan sedikit ya. Lain ya? Lain ya. Kalau you all nak tahu, kita tengok ya klip bahagian pertama dulu. Wah, Fadli bestnya. Cabaran Brosis cuba minggu pertama kita dapat makan. Hey, awak ni jangan seronok sangat. Kita bukan boleh percaya sangat polisi-polisi Manja ni semua. Cek cabarannya kita kena masak untuk 2 orang. Kena potong bawang. Anda bukan tahu potong bawang? Saya tahulah. Hello, Fadli, Vidya. Hey, hi. I have a challenge for you today. Okay, is it a eating challenge? Unfortunately, no, but it is associated with food. Oh, makanan juga ya. Okay. Shall we? Let's go. Sure. Okay, so Salim, what is Dalgona candy? That's the viral video that took over the world in the past month. They are actually made of caramel sugar. Come, I will show you how to do it. First, we have to put the sugar. Kita gunakan gula-gula kasar gini lah. How long does it take to melt? It actually depends on the fire. It will take around 4 to 5 minutes. Ya, jadi kita harus ada kesabaran ya menggunakan api yang kecil. Karena kalau kita guna api yang besar, nanti akan hangus. Okay, the sugar already caramelized, so we can add the baking soda. Baking soda. Oh, wow. Warna dia tukar lagi ya. Jadi macam gitulah caranya nak buat dalgona candy ni ya. Your task is to curve the shape or the design of the candy as much as you can in 5 minutes. Without breaking it, you will win. You can start the challenge. Macam gitu je. Macam gitu. Sebenarnya nampak macam susah ya, tapi sebenarnya aktiviti ini saya rasa amat mudah dan mungkin sesuai untuk anda lakukan dengan keluarga anda pada hujung minggu. Betul tak Lydia? Betul. Cepatnya. Nah, awak okey tak, Sisi dia? Saya kasih awak mula dulu. Sebenarnya, saya ni kalau bab-bab makan, apa-apa pun, saya akan menang. Well done, Fadli. You won the challenge. Thank you, Saleh. Clap for me. Louder. Okey, Fadli, Lydia. Cabaran belum habis. Wah. Ya, tapi apa cerita ni ada suara di belakang kamera? Kerana seumur hidup saya tak pernah dengar kamera yang boleh bercakap.
inilah suara daripada makhluk-makhluk halus di belakang tabir yang memberi kita cabaran tambahan. Jadi setelah anda melakukan cabaran bentukan Dalgona candy itu, jadi apakah cabaran seterusnya? Kalau nak tahu, ya mari kita sambung ke bahagian kedua cabaran. Brosis Cuba. Okey, Fadli Lydia. Cabaran belum habis. Cabaran seterusnya akan dikendaki untuk buat dalgona candy mengikut bentuk yang awak buat nanti dekat atas. Awak buat sendiri boleh tak? Saya rasa macam saya nak balik lah. Mr. Saleh, can you please drag her up? Let's go. Nampaknya tak cukup lah saya menang satu cabaran ya. Sekarang ni tak kenal lagi satu cabaran dengan awak. Tambah. Kita menang sama-sama ya. Ya, kita bekerja sama. Kita kalahkan produser kita. Ya, nasib baik tadi dah tengok demo. Selamat. Macam mana nak buat? Gunakan api yang kecil. Ya. Okey, lepas tu kita ambil gula. 1, 2, 3. Bau hangus. Okey, baking soda. Betul tak? Okey. Cantiknya gula dalgona candy kita ya Lydia. Jadi tuan producer director ya. Bagaimana dengan gula dalgona kita? Pas ataupun tidak? Lulus! Dah menang! Ya! Begitu mudah sekali ya. Cabaran Kita berjam. Nanti. Lepas ni boleh ukirkan tak dalgona candy yang korang dah buat tu? macam inilah. Bila produser tak ikhlas nak kasih kemenangan pada kita, Betul. macam-macam cabaran kita kena buat ya. Dera Ya. Baiklah, kita boleh mulakan. Lebih tebal ya. Cuba kita pecahkan boleh tak? Wow. Hati-hati. Kenapa? Dah matah ke? Tapi tidak apalah. Tak apa, Tidak Fadli. apa. Yang penting kita dah menang cabaran yang produser berikan tadi. Betul, ini semua itu yang ekstra. penting. Ini bonus untuk penonton manja saja. Ini buat kelakar saja Buat sebenarnya. kelakar. Awak yang kelakar. Wah, tanya Lydia dan Fadli. Nasib baik you all ni dapat laksanakan cabaran yang diberikan Bernamid kan? Saya nak tanya lah, apa yang anda fikirkan tu bila dapat tahu ada aktiviti tambahan? Oh, saya terpingal-pingal lah Hans ya. Kerana demonstrasi membuat candy itu dilakukan pada awal penggambaran. Jadi memori saya ni hampir-hampir nak delete apa yang dikongsikan oleh Encik Saleh tu. Dia memory card dia kecil. Kau nak kawal lah yang bagus. Saya ingat, bayangkanlah pada masa itulah saya dan Lidah cepat-cepat je kita cari-cari ingat-ingat balik memori tu bagaimana nak buat dalgona candy. Sukatannya berapa, masanya berapa, apinya perlu kecil lah semua. Ya, Fadli ni macam chef. Wah, nampaknya Penerbit memang dah menguji ya kita ni semua dan nak tengoklah kita ni beri perhatian sepenuhnya ataupun tidak. Sebaik anda berdua fokus ya. Ya, tapi nampaknya semakin mencabar dan semakin banyak cabaran dalam Brosis Cuba ni. Tapi ada tak ganjarannya? Ganjarannya ya Hans, kata Penerbit ya, untuk setiap 4 kali kita host manja lulus dalam Brosis Cuba, kita semua boleh ikut RZ dalam makan tiup. Kita boleh ikut. Kita berempat ikut. Abang Long kita makan. Yes. Come on, bring it on. Bring it on. Kita tak sabar dah. Sebelum set manja jadi gelanggang tinju, apa kata sekarang kita berehat dulu ya? Ya, dan kita kembali nanti dengan sembang bersama tetamu TMI. Ya. Juga Hans akan membawa kita ke sebuah rumah di mana tuan rumahnya berani menghias dengan warna dan perhiasan yang terang. Jadi kita jumpa nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Anda sedang bersama kami di Manja. Setelah berbulan berehat ni, kami kembali lagi untuk ceriakan malam Isnin anda. Ni cakap pasal ceria ni Ya. kan. Perkara apa yang anda buat di rumah mungkin membawa keceriaan dalam hidup anda ni? Oh, kalau saya setiap kali di rumah saja saya ceria kerana saya dapat relax kan. Tapi apa yang saya suka di rumah tu untuk bangkitkan lagi keceriaan, saya suka dengan aromaterapi yang menenangkan jiwa. Kalau anda? Kalau saya rasa ceria bila saya lihat anak-anak saya happy. Ya. Lagi bonus rasa ceria tu bila isteri saya happy.
Suami contoh nampaknya ya ni. tentu ya. Tapi saya setuju ya bila anda katakan tentang anak-anak ni, bila anda dengar suara mereka ni tentu sekali dapat menceriakan serta bangkitkan rasa gembira pada diri anda, betul? Betul sekali. Tapi sebenarnya Syirah, saya nak kongsi perabot dan perhiasan rumah ni juga memainkan peranan dalam membangkitkan rasa ceria dan aura positif di rumah. Sama seperti kalau kita di studio ni lihat warna terang sofa ni dapat bangkitkan lagi suasana ceria. Betul. Lebih baik kalau dengan saya warna terang di sini. Sama kan? Pandai-pandai. Ya, ya. Dengan saya warna biru ketenangan. Menenangkan. Jadi saya nak tertidur. Apa kata saya bawa anda bersama seorang pemilik rumah yang berani meneroka hiasan dan perabot berbagai bentuk dan warna dalam estetika. Kini semakin ramai pemilik rumah yang berani menggunakan warna yang garang untuk hiasan rumah mereka. Malah, perabot hiasan yang digunakan juga kini lebih minimalis. Dan bersama saya hari ini untuk berkongsi tip bagaimana untuk menghias rumah dengan gaya yang menarik dan berani ialah Sazali Jalal. Jadi Saz, bila saya masuk je ke rumah anda ni, yang menarik perhatian saya adalah ruang tamu anda. Mungkin boleh berkongsi bagaimana anda dapat inspirasi ini? Inspirasi saya adalah daripada era-era 20-an sehingga 90-an, which we call it the postmodern era. Saya lihat bermacam-macam warna anda gunakan ya. Yeah. Jadi bagaimana anda berbahagikan warna-warna ini? Warna, actually, I like to play with the psychology of colours. Kalau macam warna merah, it gives a certain warmth to the environment lah. Habis kalau macam colour biru, it gives a certain serenity like that. Memberikan ketenangan. Yes, ya. ketenangan. Ya, yang menarik perhatian saya di sini thank adalah you. tembok ni. Berbeza dengan tembok-tembok yang lain. Yeah, galvanized steel. Kenapa saya choose this material? It's actually very low maintenance. Yeah, dia kasi the effect very raw. You know, kalau macam ada scratches ke, ada fingerprint ke, kalau ada budak-budak pun garis-garis pun tak kisah. Ini adalah saya punya artwork. My inspiration is actually from childhood memories. Even when I'm grown up, I still like to collect figurines and all that sort. Dan ini bukan frame gambar biasa ya? Bukan. Ini adalah new technology whereby it's called metal prints. So what the printers do, diorang print tepat metal piece so that it's actually much more durable. So even when it scratches, tak ada calar, tak ada apa-apa lah. So once they print on the metal, you can just hang it just like that. Okey Saz, adakah ini ruang makan anda? Yes. Yeah. Saya suka bulat kerana it's much more friendlier daripada square shape. Because square shape, dia punya edges are very sharp. It's not really friendly when you have a tight space like this. Tapi kalau round, it's tak tajam, you see. Jadi Saz, boleh tak anda kongsikan apa yang ada di rak anda ni? Saya lihat ada mainan, ada buku, ada perhiasan ni semua. Benda-benda ini adalah inspirasi saya. It has to be within my reach lah. So that's why I design it in a way that is very near to my working area. Okey Saz, jadi saya lihat di ruang kerja anda ada meja seperti ini. Haruskah kita ada meja yang besar seperti anda ni? The standard size to work is actually about 50 to 150 square feet to have a very comfortable setting. Adakah kerusi juga main peranan ni? Meja ni? It's good to invest in a very good ergonomic chair. The material that they use kind of like a mesh material so that when you sit tak rasa panas when you're working hours and hours. Jadi Saz, bilik tidur anda ni, anda tetap menggunakan warna yang berani seperti warna kuning ni. Mengapa? Kalau warna kuning, it gives me joy and very cheerful. So kalau baru bangun tidur, I feel so ceria gitu. Jadi selepas anda kerja sepanjang waktu tu, masuk bilik tidur anda je, rasa stress free orang kata ya? Yes, this is a stress-free zone. Faham dengar tu. Jadi bila saya jalan-jalan tadi saya masuk ke bilik mandi anda tu, saya lihat anda menggunakan jubin yang bermacam-macam corak. Mengapa? I like to have different contrast in terms of design. Tapi kalau colour dia one tone, it can blend in actually quite harmoniously lah. Jadi sekarang kita berada di dapur Saz. Jadi anda menggunakan banyak warna hitam dan juga jubin yang bercorak seperti gini. Mengapa? Dapur ni adalah inspirasi daripada 80-an. So tahun 80-an diorang suka pakai terrazzo tiles dengan mosaic tiles. So I try to modernize it and use a very monotonous colour lah. Yeah, so it's much more acceptable now. Yeah. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi tip bagaimana kita boleh menghias rumah dengan ruang yang terang dan gaya yang berani. Jadi saya sekarang ni boleh pulang ke rumah dan ambil sedikit inspirasi untuk reka ruang saya nanti. Boleh? Boleh.
Wah, ini saya rasa dinding keluli khas itu ada satu langkah bijak ya bagi keluarga yang mempunyai anak kecil ya. Tak perlu fikir nak cat semula ke, bersihkan tembok tu kalau kotor, betul tak? Betul. Sesuailah untuk anda sekeluarga kan. Sebab anda ada anak kecil, mungkin dia suka conteng-conteng. Tak, dia contohnya saya gigit tangan dia. Garang ya. Tapi saya juga rasa pemilihan warna bagi setiap ruang juga harus bijak ya, dan juga menepati fungsi ruang rumah. Betul. Tapi sekarang ni Fadli, ya kita akan beralih dari hiasan dalaman rumah ke luar rumah. Oh, ke luar rumah, ke luar rumah terus ya. Siapa sangka ya, setelah hampir 2 tahun kita berkurung di dalam negara, sekarang kita boleh kembali meneroka dunia luar ya dengan pembukaan laluan VTL ataupun Vaccinated Travel Lane baru-baru ni ya. Ya, namun masih ramai yang kurang jelas ya dengan prosedur yang harus dilalui. Jadi untuk berkongsi pengalaman dan juga tip persiapan melancong menggunakan laluan VTL, inilah pelakon Isman Ismail dan juga penyedia khidmat melancong Muhammad Nafis Abdul Rahman. Selamat datang ke Manja. Silakan. Sila. Ya. Bonjour. Bonjour. Wow, Oh, ni baru dari Perancis. Ya. Roti Perancis ada? Tidak ada. Tidak ada. Selamat datang ke Manja ya. Iswan, anda baru saja pulang dari luar negara untuk tugas ya? Ya, betul. Tadi saya nampak private jet awak kat luar tu. Baru parking kat situ. Tapi muat tak? tolong besarkan sikit parking. Susah, nak parking tu susah. Okey, anda menggunakan VTL ya? Ya, Bila betul. anda ke Perancis? Betul, saya gunakan VTL Perancis Singapura, tak perlu kuarantin bila pulang. Oh, jadi bila anda dapat tahu yang anda harus ke luar negara kerana tugas, apatah lagi ke negara Eropah ya, dalam masa ketidaktentuan pandemik ni, adakah anda risau? Risau. Saya risau. Risau sikit tapi lebih teruja sebab dah 2 tahun tak pergi airport kan. Dapat pergi ke airport, dapat melancong. Itulah. Tapi dari segi bimbang tu mestilah bimbang tentang kesihatan kita, keselamatan kita. Dan tapi yang paling penting kita kena tingkatkan immunity kita, makan vitamin semua. Bawa vitamin sekali, vitamin B, C, K2, D3 semua bawa. Wah, ni apa ni? Ini kelas matematik ya? Betul. Semua bawa pergi melancong. Dan juga saya risau kalau kita mendapat COVID-19 di sana dan harus dikuarantin di sana. Ya. Itu paling risau. Betul. Dan okey, mungkin untuk Nafis, boleh tak anda berkongsi dengan kami apakah perkara asas yang perlu disiapkan ya bila kita membuat perancangan melancong ke luar negara menggunakan VTL, dan yang paling tentu sekali kita semua ingin bebas kuarantin lah kan. Dan adakah yang lebih baik jika kita menggunakan khidmat pelancongan atau kita merancang dengan sendiri? Okey. Pertama sekali memang dah lama tak melancong kan. Luar selama 2 tahun di penjara di sendiri Namun begitu sudah pasti perancangan tu mesti nak kena ada sebab perjalanan tidak sama seperti yang lama. Okey, perjalanan yang baru, perlu tahu prosedur yang baru. Jadi dengan itu sepertinya sebagai asas apa yang nak kena kita lakukan adalah dengan kita memahami proses-proses bagaimana hendak ke negara tersebut. Ya, informasi-informasi harus kita lakukan, mengkaji secara detail apa yang perlu kita lakukan sebelum kita berangkat melancong ke negeri lain. Jadi, melancong pun kena belajar ya? Kena belajar. Kena buat homework. Jadi perjalanan agak sikit susah tapi happy, boleh terus kita pergi. Yang begitu pertama sebagai asasnya ya, sudah pasti harus divaksinasi. 2 dos sekurang-kurangnya ya. Kurang daripada 2 sudah pasti tak dapat kita laksanakan kita punya holiday lah di tinggal di rumah sajalah. rumah saja ya. Kurunglah ya. Ya, kemudian apabila kita hendak keluar negara juga, kita harus pastikan kita sudah ada sijil tulen yang memastikan bahawa kita sudah divaksin. Jadi kebiasaannya kita nasihatkan kepada para pelancong agar muat turun ya sijil tulen ini daripada notarize.gov.sg. Ya, dia sangat diperlukan khususnya di imigrasi Singapura maupun di tempat negara yang kita tiba, dan juga di kawasan sana juga kita perlukan sijil tersebut. Nah, selepas itu pula, wah banyak Selepas itu Memory card awak boleh tak? Boleh. Namun begitu, PCR juga kita tak boleh lupa sebab PCR juga memegang peranan penting untuk memastikan bahawa kita tak ada COVID-19. Sebelum kita keluar daripada negara dan juga kita pulang ke negara kita juga harus lakukan PCR. Jadi PCR ni nak kena juga kita tahu. Beberapa negara itu berbeza sedikit ya dari segi prosedur. Ada negara memerlukan sampai 5 prosedur PCR test. Wah, hidung kita digodam sebanyak 5 kali. 5 PCR tu negara apa? Negara mana? Okey, salah satu contoh di negeri Korea. Ya, di negeri Korea kalau kita nak pergi ke sana, sebagai contoh di Singapura 2 PCR test, apabila tiba di Korea 3 PCR test. Namun
tak semua negara macam itu. Ada perlukan hanya 2 saja seperti di Perancis. Senang sikit. Senang sikit lah, lebih Tapi mudah. yang anda katakan 3 PCR test tu di Korea tu dalam jangka masa berapa lama? Okey, untuk PCR di Korea lah, sebagai contohnya, kalau kita kurang daripada 8 hari, 2 PCR saja. Oh, dia kalau macam saya pergi sana makan kimchi lah. Patah balik 2 sajalah. 2 sajalah. Di sana minum air, patah balik. Kimchi di Singapura pun ada Saya yang belikan. Saya belikan. Ya. Saya pun boleh belikan untuk anda. Betul kan semua janji? Tapi okey, tapi sekiranya ya ada perubahan tentang langkah-langkah keselamatan ya di negara yang ingin kita lawati. Contohnya kes COVID-19 melonjak ya, naik dan tak selamat untuk kita lawati. Adakah kita dilindungi bila kita menggunakan khidmat pelancongan ni? Okey, apabila kita hendak melancong ke luar negara, seperti dahulu, highly recommended lah. Maksudnya, kita kalau boleh ambil insurans travel ini. Amat digalakkan. Amat digalakkan, terima kasih ya. Namun pun begitu, sekarang ini saya dah boleh letak hukum wajib lah macam itu. Hampir wajib lah. Hampir wajib lah disebabkan kerana kita tak tahu keadaan kita apabila sampai di sana, kesihatan kita adakah diganggu atau tidak. Seperti maklum COVID-19 itu walaupun kita nampak sihat, tak semestinya kita negatif. Ya, kemungkinan positif juga. Apabila kita sihat, nak pulang ke Singapura, sekali positif COVID-19, anda walaupun sihat tetap perlu kuarantin. Sehingga anda negatif baru boleh pulang ke Singapura. Ini juga saya nak sambung sedikitlah ya. Dari segi penerbangan itu juga sangat penting kerana sekarang ini ada penerbangan yang VTL dan non-VTL. Ya. Dan dengan itu kalau kita hendak hindarkan diri daripada SHN, berkurung di rumah kan. Jadi kita bolehlah pilih on VTL lane which is penerbangan VTL yang di mana apabila tiba di Singapura upon arrival itu kita swab test negatif Tak dah perlu bolehlah keluar rumah. Tak Tapi perlu buat okey, tapi apa-apa. bagaimana pula dengan flight yang ada transit? Ya, ya. Okey, untuk flight transit juga kita patut kena kaji lagi. Kaji lagi. Kaji lagi ya. Best lah nak melancong ni. Kategori tersebut itu dalam kategori VTL. Sebagai contoh, kalau kita dari kategori 2, ya kita berangkat ke kategori 2 juga, namun kita transit di negeri kategori 4. Jadi apabila kita transit ke kategori 4, ni waktu pulang ya ke Singapura, kita perlu lakukan SHN disebabkan kita buat VTL, kita buat transit pada negeri yang bukan kategori yang sama ada VTL. okey. Namun kalau kita transit under country yang VTL, maknanya anda boleh pulang ambil Tanpa PCR, kuarantin. tak payah SHN. Oh, ni Okey. makna kita boleh transit tapi Ya, negara yang kita transit ada tu VTL ada lah. VTL juga. Ya, dan Betul. tadi Izwan ada katakan antara perkara yang dikuatiri adalah sekiranya dijangkiti di luar negara ya. Jadi apakah persiapan Izwan sekiranya ia berlaku? Ada tak Okey, yang pertama sekali beli insurans. Itu pertama sekali. Dan ambil insurans yang coverage dia luas sedikit. Dapat bayar kita allowance setiap kali kita di kuarantin jika kita di kuarantin di sana. Dan kedua, bila di sana kita tidak perlu memakai mask atau pelitup muka di luar. Tapi Izwan pakai juga pelitup muka kadang-kadang. Dan jika kita berada di tempat yang ramai orang, Izwan akan letak pelitup muka, jaga kebersihan, sanitize tangan semualah. Itu kena jaga. Yeah. Dan kalau sebelum era pandemik ni memang rasa seronok ya. Kita dapat lanjutkan percutian di luar negara. Tapi kalau kena kuarantin saya rasa ia bukan sesuatu yang kita inginkan lah. Ni ada BT. Wow, ni BT anda. Ni anda buat apa ni? Ni bersama rakan kerja saya. Aha. Dia dapat lihat Nampak tak itu. pemandangannya? Dapat nampak tak Eiffel Tower tu? Kenapa? Eiffel Tower tu lama tak nampak, dia tak nampak. Yelah, saya cemburu. Ni ada lagi. Wah, ni berbasikal Kita juga. berbasikal. Wah. Ya, rakan kerja saya. tapi jaga jarak tetap juga jaga ya. jarak ya. Ni modeling apa ni? Di luar kita tak perlu pakai pelitup muka. Oh, show off lah sikit. OOTD lah, OOTD. Gila, OOTD. Ingat Lydia aja boleh OOTD, kan tak boleh. Okey, tapi saya dapat tahu ya, ada sesetengah negara juga perlu kita untuk menggunakan aplikasi mereka sendiri ya. Bila berada di negara tersebut. Kalau Singapura kita menggunakan Trace Together. Europe Health Pass. Have fun. Ada lagi? Ada lagi. lagi? Ada beberapa negeri juga yang di mana kita boleh lungsuri ya di ICA juga. Ada beberapa listing of negara yang mana memerlukan aplikasi negeri mereka sendiri. Jadi sebagai contohnya kalau kita ke Malaysia, kita harus gunakan aplikasi mereka iaitu MySejahtera. Di Saudi pula kita gunakan Tawakalna. Ini semua adalah contoh Trace Together aplikasi negeri tersebut yang mana kita perlu muat turun sebelum kita berangkat ke negara tersebut untuk kita gunakan apabila kita tiba dekat sana.
Wah, baiklah. Kaji. Kita tengok makan buat homework. Tulah stres saya nak melancong. Stres sangat. Tak jadi. Baiklah, dengan itu terima kasih ya Iswan dan juga Nafis kerana berkongsi pengalaman dan juga tip melancong melalui skim laluan VTL. Ya, dan Lidah, saya rasa banyak persiapan yang harus dilakukan ya sebelum ke luar negara untuk melancong. Dan yang pentingnya kita harus ada sikap bertanggungjawab. Ya. Walau di mana sahaja kita berada. Ya, bercakap tentang tanggungjawab ni kan Fadli, nampaknya yang berada di sebelah sana tu juga ada tanggungjawab tahu untuk berkongsi sebuah rancangan baharu. Jadi apa kata kita bersama Syirah, Hans dan tetamu undangan mereka minggu ini? Apa khabar Jiran? Ya, Hans. Khabar baik. Terima kasih Lydia dan juga Fadli. Tapi kalau nak plan melancong tu jangan 2 orang saja. Jangan lupa kawan di sini ya. Oh ya. Bukan Baiklah. apa, kami berdua ni memang sukalah keluar masuk hutan. Tapi sekali-sekala saya juga nak hirup udara luar negara. Mesti lagi segar kan? Ya, tentu sekali. Udara hutan pun segar tau Syirah. Cikgu dah cakap. Ya, dengar. Ya. Dengar ya. Tapi sebenarnya saya dah hirup dan hidu rancangan baharu di YouTube yang menyentuh tentang perkara-perkara tabu. Dan bersama kami malam ini penerbit Sujimi Muhammad dan salah seorang hos tabu, Syirah Jusni. Ya, yang mengacarakannya bersama Farisha Isha. Mungkin Syirah boleh ceritakan apa sebenarnya tentang tabu. Tapi sebelum tu, Ya. selamat datang. Ya. Terima kasih. Selamat datang bos. Bos lah, bos lah. Ya, dan tabu ni merupakan siri yang mengetengahkan isu-isu tabu yang jarang dibincangkan oleh masyarakat kita. Tapi yang menarik tentang tabu rancangan kami ni adalah ini merupakan kisah-kisah benar bukan buat-buat ya. Okey. Dan apa yang saya tahu juga, siri ni ialah terbitan bersama Screenbox dan juga Mediacorp Exhibition. Ya. Jadi Sujimi, boleh tak beritahu kenapa pilih topik yang tabu dan apakah matlamat rancangan ni? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada keluarga manja yang undang saya. Apa yang Syirah katakan tu betul. Semuanya kisah betul dalam tabu ini. Kita ingin ketengahkan beberapa topik yang tabu yang disembunyikan kadang-kadang dalam masyarakat kita ataupun tersembunyi. Dan kita tak tahu pun ia berlaku. Misalnya dalam episod pertama, kita ketengahkan isu sugar baby. Ataupun sugar daddy. Sebenarnya benda ni dah berlaku dah lama, berdekad yang lalu. Tetapi oleh kerana sekarang dengan kuasanya internet, anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, diorang dah boleh mendaftar menjadi sugar baby. One click away ya. Dalam internet tu, tak perlu umur 18 tahun pun mereka boleh mendaftar. Jadi itu agak bahayalah. Jadi kita bertemu dengan seorang wanita Melayu yang sudah bertahun-tahun menjadi sugar baby tau. Jadi beliau sudi menceritakan perjalanannya, dia dah taubat lah dan dia ingin berkongsi bahayanya ataupun pengalamannya. Jadi saya rasa perlu kita dengar daripada sudut perspektif itu, jadi kita boleh belajar apa yang sebenarnya berlaku dengan anak-anak kita sekarang lah. Dan kedua, misalnya topik yang lagi satu yang saya rasa sangat sedang berleluasa sekarang ni, sebenarnya anak-anak kita ni bukan semuanya, ada yang sedang bertemu tukang telik ataupun modern witch. Mereka bertemu mereka untuk macam-macam, untuk ketahui diri mereka, masa depan mereka dan sebagainya. Walaupun kita dah dengar orang tengok tukang telik dan sebagainya, tetapi kita tak pernah dengar anak-anak Melayu kita yang muda-muda sebenarnya mereka mendekati modern witch ini untuk dapatkan nasihat. Jadi benda ni agak bahaya kan kalau kita tidak mengupasnya dengan betul. Jadi saya nak anjurkanlah kepada penonton di rumah, tonton siri tabu ini untuk mengetahui trend tabu yang kita sukar untuk mengadakan dialog bersama dengan keluarga kadang-kadang. Tapi insya-Allah dengan siri ini terbuka perbualan di rumah di mana kita boleh cakap dengan anak-anak kita ini sebenarnya berlaku. Dan kita harus hati-hati. Betul sekali. Itu paling penting sekali. Yalah, bagi saya yang ada anak-anak ya. Ya, betul sekali. Dan bila kita dah tahu kan siri ni tentang kisah-kisah benar. Jadi, apakah saya pun sebenarnya nak tahu ya, sebagai seorang hos pun saya macam tengah terfikir apakah cabarannya untuk membuat mereka tampil ke hadapan untuk kongsi pengalaman mereka tu. Sebenarnya cabarannya banyak. Yang utama adalah untuk mendapatkan mereka yang sudah terjebak dan terdedah dengan perkara ini untuk ke depan. Kerana ini benda yang sangat peribadi. Betul. Jadi benda peribadi ni nak cerita dengan orang, kita buka pekong kita sendiri agak sukar. Jadi bila kita dapat kerjasama mereka tu kita rasa agak gembira juga, tapi susahlah nak dapat kerjasama kerana apa? Mungkin mereka malu dengan sejarah mereka yang hitam dan sebagainya. Tetapi saya rasa penting untuk mereka ke depan agar ramai yang akan dapat nanti kesedaran daripada apa yang
mereka kisahkan nanti. Dan saya pasti bila mereka dah pun kongsi pengalaman tu, buat kami sendiri ini merupakan satu amanah ya dan kepercayaan yang mereka berikan kepada kita dan mereka dapat kongsi pengalaman dan juga cerita mereka. Dan kalau mereka yang menonton siri ini, jadi apakah mereka boleh jangkakan? Saya rasa kalau yang pertama sekali saya nak beritahu kepada para ibu bapa di luar sana yang ingin menonton Tabu ni, kalau ada anak-anak yang sedang nak menonton, tolong tonton dengan mereka. Kerana rancangan Tabu ini oleh kerana ada kelonggaran di internet di mana kita boleh membincangkan perkara-perkara yang tidak boleh kita bincangkan di kaca TV, jadi ia memerlukan bimbingan. Jadi kalau ada anak muda yang sedang menonton, ibu bapa harus tonton dan pimpin mereka dan jadikan ia satu perbualan di rumah agar dia selamatlah. Okey. Saya rasa saya tak sabarlah nak saksikan Tabu. Saya malam pun ini juga saya akan menonton Tabu bersama keluarga saya. Ada episod yang dah pun keluar. Jadi Syirah, di manakah penonton boleh saksikan Tabu ni? Ya, anda boleh saksikan Tabu bersama saya dan Farid Syaisyah di Mediacorp Entertainment on YouTube sekarang. Sekarang juga. Ya, dengan itu terima kasih Jimmy kerana sudi bersama kami pada malam ini. Ya, jadi sebelum itu juga jangan lupa drama siri baharu Identity bermula 24 November di MeWatch dan dilakukan oleh Norman Isha, Lim Yu Beng dan Rahima Yusof. Baiklah, sekarang Manja akan berehat seketika. Ya, sekembalinya nanti kita akan ketahui siapakah 10 pelanggan bertuah Golden Chance yang akan tidur tersenyum nanti. Ya, dan juga bersama juara projek lagu 2021 Yanto Sani. Semuanya nanti di Manja. Sentiasa manja, sentiasa manja. Anda sedang bersama kami di Manja dan kami sedang bersiaran secara langsung menerusi Studio 2 Mediacorp. Ya, Syirah, nampaknya ya penonton Manja dah pun melekat di depan kaca TV. Dah tersenyum lebar sekarang. Ya, macam ni. Ya, macam ni kan? Kerana kita dah pun beralih ke segmen Tua Anda Siapa Yang Tahu. Cabutan bertuah Golden Chance. Betul sekali. Maknanya selama 6 minggu ini, para pelanggan Golden Chance berpeluang memenangi hadiah wang tunai setiap minggu. Ya, dan kalau anda yang telah berbelanja di Golden Chance, pastinya peluang untuk menang tu berganda-ganda lah. Tapi berapakah jumlah yang bakal dimenangi, Hans? Awak tak saya? Tak tahu? Mana saya tahu ya. Untuk ketahui jumlah yang bakal dimenangi, apa kata kini kita undang Encik Azlan Syafi. Ya, selamat datang Encik Azlan. Dah lama tak jumpa ya. Tapi sebelum tu Encik Azlan, do you miss us? Oh, miss you guys very much. Baiklah, selamat datang Encik Azlan. Dan saya pasti ramai yang dah tak sabar yang nak tahu berapakah jumlah wang tunai yang bakal dimenangi dalam cabutan bertuah kali ini. Untuk cabutan bertuah Golden Chance kali ini, jumlah keseluruhan yang mesti dimenangi adalah $77,222 tunai. Wow. Malam ni 10 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Bermakna malam ni jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi adalah $10,000. Wow, mana 10 pemenang. Ya. Jadi pada anda yang telah berbelanja ya, inilah saat yang anda nantikan. Anda mungkin bertuah malam ini ya. Baiklah Encik Azlan, boleh tak kita mulakan? Ya, silakan. Kita putarkan balangnya. Tapi sebelum kita putarkan balang ni pun tadi kita dah gaul-gaul ya. Kita dah gaul. Jadi peluang anda untuk menang memang semua sama rata saja. Betul sekali. Ya, okey, 2 kupon ya. Saya gaul lagi lah ya. Pada depan lah. 1. Okey. Dan di sini. Okey, tahniah buat Rahima Rafiuddin dari Bedok North Avenue 2 dan juga Zalika binti Ahmad dari Tampines Street 82. Tahniah buat anda berdua. Okey. Siapakah yang bertuah? Ya, mari kita lihat. Ya. Okey. Tak boleh tengok ya. Kalau betul tengok. Pening ya. Okey, di depan sini ya. Saya gaul sini satu. Satu pula di sini. Okey. Di tangan saya, Masuna Othman dari Tampines Street 11 dan Sharifah Nur bin Said Ahmad dari Amukio Avenue 4. Tahniah. Okey. Giliran saya pula. Giliran saya anda. nak dulu. Okey. Jadi kalau awak menang $1,000, $1,000 ni apa yang anda belanja? Keluar pergi makan, ada boleh makan 5 orang kan? Dah orang, betul. Pandai-pandai. Ya, 1. 2. Okey. Tahniah buat Aziza binti Muhammad Sulaiman dari Kiam Hock Road dan juga Endon binti Mustafa dari Pasir Ris Drive 3. Tahniah. Ya. Okey, dah ada berapa kupon? 6. 1, 2, 3, 4. 6. Okey. 4 lagi ya. Memang berbaloi lah berbelanja di Golden Chance ya. Tentu sekali. Okey, 1 di sini. 1 ya, gaul ya di sini.
Okey. Okey, tahniah buat Anwar bin Kamarudin dari Toa Payoh Lorong 1 dan Yahya Ibrahim dari Tampines Street 41. Okey, 2 kupon Ya. terakhir. Ramai Baiklah, orang silakan Encik Tampines Azlan. ya. Kampung Tampines ya, ramai. Okey. Kupon lagi 2 terakhir. Lagi 2. Ya. Pening ke ya? Ya, mata awak tu besar sangat. Okey, 1. Dan yang terakhir sekali, mari kita lihat siapa yang kena. Okey. Tahniah buat Partinam dari Woodland Street 31 dan juga Siti Rohila binti Mokhtar dari Jurong West Street 61. Baiklah, kami akan ulangkan yang nama yang pemenang-pemenang pada malam ini ya. Okey, Sharifah Nur bin Said Ahmad dari Amukio Avenue 4, Masuna Uthman dari Tampines Street 11, Yahya Ibrahim dari Tampines Street 41, Anwar bin Kamarudin dari Toa Payoh Lorong 1. Di tangan saya pula Partinam dari Woodland Street 31, Siti Rohila binti Mokhtar dari Jurong West Street 61, Zalika binti Ahmad dari Tampines Street 82, Rahimah Rafiuddin dari Bedok North Avenue 2, Aziza binti Muhammad Sulaiman dari Kiam Hock Road dan juga Endon binti Mustafa dari Pasir Ris Drive 3. Tahniah kepada semua pemenang dan pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Dan juga kami akan serahkan kupon-kupon ini kepada Encik Azlan. Ya. Okey. Jadi Encik Azlan, bagaimana pula dengan minggu hadapan? Berapakah jumlah yang bakal dimenangi? Minggu depan 10 lagi pelanggan Golden Chance akan menaiki hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Bermakna $10,000 lagi yang mesti dimenangi minggu depan. Jangan sedih-sedih nak pergi mana tu? Dengar-dengar. Ya. Jadi sekarang yang nama anda tidak disebut malam ini, siapa tahu ya tuah anda akan timbul mula pada minggu hadapan. Ya, jadi nantikan. Dan dengan itu terima kasih Encik Azlan. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu Ya, hadapan. jumpa lagi ya. I miss you more. Sempat. Baiklah Syirah. Kalau tadi kita dah sebutkan 10 nama yang bertuah malam ini kan. Ya. Sekarang ini kita akan bersama seorang yang bertuah juga kerana baru-baru ini telah menangi projek lagu 2021. Kita saksikan klip ini. Inilah dia juara projek lagu Jantung Saya. Harapan yang masih ada selagi kita bernyawa, ku ingin bebas. Inilah juara projek lagu 2021 Jantung Saya. Tahniah Yanto atas kemenangan kemarin dan selamat datang ke Manja. Tahniah Tena. Baiklah, adakah anda jangkakan kemenangan ini ya? Kerana saya ingat dari awal rancangan anda dah beritahu ya, ini adalah peluang terakhir anda untuk sertai dunia seni. Betul tak? Punca terakhir tu kirakan saya pernah dapat komen-komen atau feedback yang bahawa muzik saya ni tak boleh make it atau pergi ke mainstream atau masyarakat kita lah. So saya rasa bila nampak projek lagu tu keluarga semua support, sokong saya, so try join lah, kau ada bakat kan. So, saya join je lah suka-suka. Dapat masuk qualified, kirakan dah cukup happy lah untuk saya. Itu satu kemenangan dah. Ya, tapi saya rasa apa yang orang cakap saya lagu-lagu saya tak boleh make it tu mungkin dia wrong agaknya. Oh, dia wrong. You prove them wrong lah Tak kira ada ya. komen dia senyap Diorang terus delete. Mungkin orang delete agaknya. Ya, bukan sahaja qualified tapi hampir setiap pusingan nombor pertama. Ya, tanggal pertama. Pemenang lagi. Jadi apakah langkah selanjutnya selepas projek lagu? Saya ada plan sikit untuk ni sampai Julai, sampai Hari Raya. Saya ada buat series atau YouTube series untuk lagu-lagu saya dengan teman-teman saya untuk join kolaborasi dan juga hopefully dapat release lagu-lagu yang saya akan dapat collab dengan artis-artis Singapura dan juga artis-artis luar negeri. Oh, artis luar negeri. Siapa tu? Siapa tu? Secret. Nantilah tunggu release dia lah. Nak tahu follow IG saya Follow IG, sempat ya. Follow Sempat, IG, Instagram semuanya. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi ya kepada Yanto Sani. Dan pastinya Yanto akan membuat persembahannya nanti bersama rakan-rakan seperjuangan yang telah menjayakan persembahannya pada pusingan akhir kemarin ya. Ya, Manja akan berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama Arzak dalam Makan Cube. Jadi jumpa nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Anda masih bersama kami di Manja dan inilah masa yang saya tunggu-tunggu ya. Saya nak tahu apa yang dimakan Abang Long kita Arzak kali ini. Excited nampak ya? Tapi mana Abang Long kita? Mana ya? Ada. Wow! Dia muncul tiba-tiba ya. You all tak miss I ke? Miss, tapi dah lama ke dah tak jumpa you macam you makin muda bang?
Ya. Sampai kelu dia nak kata-kata bila dah gitu kan. Ya, apa kata Abang Long cerita sikit apa yang awak makan. Baiklah. Dengar-dengar sampai kuyup kepala. Kuyup kepala. Sebab macam ada berair mata dalam cerita. Tak apa. Bukan apa. Sebab saya rasakan bila saya mencuba hidangan tersebut bukan cakap kuyup lah kan. Ya. Air yang dihidangkan tu dah tak cukup kan. Jadi tergaruk kepala. Kan? Sampai gatal lah dia Sampai gatal sangat. Lepas tu berpeluh-peluh tu badan kan. Dapat macam rasakan bahawasanya bibir ni kan. Bibir dia macam bengkak macam Kak Nisa. Oh, wow. Kak Nisa. Kan macam tak kena gitu. Something like that lah kan. Tapi apapun kalau anda nak tahu apa yang saya cuba, apa kata kita saksikan segmen kegemaran Ramai iaitu Makan Q. Kalau sebut tentang hidangan ayam geprek pedas, yang menjadikannya tu tentulah sambalnya. Sama ada yang biasa, yang hijau atau sambal matah macam ni. Ala-ala sambal di Bali. Memandangkan makan tiup ni dah berehat lama, saya nak bangkitkan semula deria rasa dan selera saya. Rasanya macam nak yang pedas je. Jadi, saya nak cubalah ayam geprek pedas. Tengok sahaja hidangan ayam geprek ni. Aduh, terliur gitu loh. Kalau selalu kita menikmati hidangan ayam penyet, tapi kali ini ayam geprek. Apalah ke benda tu? Bersama saya, Nabila Khalidah. Nabila, apa makna ayam geprek? Geprek itu artinya smash. Oh, macam ayam penyet lah. Tapi beda. Crispy fried chicken digeprek di atas mortar and pestle. Lalu kita letak sambal. Sambalnya itu yang lagi beda. Dan sambal digunakan untuk ayam penyet ialah sambal belado ya. Tapi kalau untuk ayam geprek gimana gitu? Kita pakai sambal bawang. Sambal bawang ini kita buat dari scratch, pakai tangan. Bahan-bahan dia tuh normal aja, macam tomato, cili padi, garlic. Kita lenyap itu sambal sampai dia halus. Then serve on top of the chicken. Ini namanya sambal hijau. Betul ya Nabila? Ya, sambal hijau. Apa perbedaannya sambal hijau dengan sambal yang lain? Kalau sambal hijau itu nggak ada spiciness level. Kita memang buat sambal hijau ini untuk orang-orang yang tak nak makan pedas. Kita pakai cili hijau besar. Jadi sambal hijau ni sesuai dimakan dengan apa Nabila? Kita boleh makan dengan apapun. Boleh makan dengan crispy chicken skin juga sedap. Crispy chicken, garlic, I like. Jadi sambal mata ni atau dikenali oleh orang Bali sambal mentah ya? Ya, benar. Jadi bahan-bahan digunakan tu bagaimana? Raw onion, ada chop cili padi itu yang buat dia pedas. Tambahkan minyak panas. Minyak panas? Minyak panas, sayur ya minyak sayur, yes. Ada lemongrass dan lime leaves itu buat tambahkan aroma dia. Bandingkan dengan original yang spice level tinggi lagi pedas daripada sambal mata. Sama dengan sambal original tadi, tapi spicy level dia ekstrim pedas. Jadi bermakna menggunakan 27 batang cili padi? Lagi banyak lagi. Berasap kepalaku. Inilah masa yang saya nanti-nantikan. Ayam geprek original. Kau? Tekstur ayamnya lembut sangat-sangat. Dan sambalnya masam-masam, pedas-pedas tapi tak begitu pedas sampai melampau lah kan. Kira okey lah. Tahapnya okey. Saya nak cuba sambal hijaunya dahulu ya. Okey. Langsung tak pedas pun. Jadi kalau mereka yang tak kuat pedas, sesuai sangat-sangat. Nampak ni, dikatakan sambal mata yang cukup popular di Bali. Yang ini kan, tahap kepedasannya macam mana? Saya suka sebab dapat rasa kesegarannya dan juga cili juga bawang putihnya tu sedap. Tak begitu pedas sangat. Ini yang saya nak cuba ni Level 27 Macam mana agak-agaknya? Garing kulit ayam dia. Ampun macam keropok. Dia punya pedas tu macam lambat sikit lah. Tapi ada sepedasnya. Engkau baru dia datang pedas itu. Dah berubah muka aku dah. Dah berpeluh dah. Sampai habis ayat aku. Tak pedas sangat lah, tapi okey lah. Dek, satu lagi, Dek.
Wah, Zack, anda makan sambal dengan tahap keberasaan 27 ya. Apakah perasaan yang satu? Sebab saya tengok dah nak minta air. Ada air tak? Ada air tak? Dapat berfikir tak begitu? Ada. Lain kali jangan cari penyakit. Kalau tak tahu dan tak pasti tahap kepedasan anda semua, korang jangan cari penyakit. Ya, yang ada masalah perut sensitif semua, jangan cari penyakit lah. Sebab masa tu saya sedang mencari susu. Sebab saya difahamkan bila saya nonton mukbang video Korea. Mukbang tak berbudak. Abang Mak sebelah rumah aku kat ni. Ya, mukbang lah. Konon-konon faham tapi tak faham. Tapi nak selamatkan diri, nak minum susu atau kotak, aku togok atau kotak lah kan. Tapi lepas menangis. Macam masih pedas lah. Tapi okey lah. Saya rasa yang nak jaga tu, kalau betul-betul tekak tu dengan perut sensitif, korang jangan cari. Okey, sekejap Abang Long. Adakah anda akan makan lagi level 27 tu? Kau nak aku cari penyakit lagi. Tapi lagi muda lah lepas makan tu jadi 27. Yelah, muka merah padam dah macam badut. Tapi sebenarnya kan Abang Razak, bukan susu saja tau yang boleh hilangkan rasa kepedasan tu ya, tapi juga makanan berkarbohidrat seperti nasi ataupun roti. Ataupun boleh minum air atau jus yang berasid seperti jus oren, jus lemon ataupun tomato. Pandai ingat. Bakar tu makanan kita yang baru. Wow, tapi sebenarnya apa yang lebih seronok adalah kerana ganjaran brosis cuba yang baru ni. Abang Long belum tahu lagi ya. Jadi tahu tak kali ni kalau kita lulus dalam brosis cuba ni, kita akan sama-sama, kita semua sama-sama makan dengan Abang Long dalam segmen makan dengan tiup. Kita meriahkan lagi. Tapi makan tiup kan segmen I. Eksklusif untuk kita kongsi kebahagiaan. Kita tolong makan lah. Kita tolong makan. Ya, bila lagi kita dapat duduk semeja dengan Abang Long kita Arzak ni ya. Tapi macam mana pun Syabas dengan percubaan makan ayam geprek yang pedas tu ya. Minggu depan makan tiup macam mana? Pedas juga ke? Minggu depan dah tobat. Dah makan nasi, makan mie kan. Jadi saya rasa yang penting minggu depan rasanya macam nak makan yang ringan-ringan lah. Jadi macam kembali ke bekal jalan gitulah. Perut tu ada keinsafan lah. Penting ya. Dan juga kita ada persembahan spotlight ya bersama sepasang rappers wanita Singapura yo. Dan sebelum kita akhiri rancangan malam ini dengan lagu Bebas, kita akan dihiburkan dengan juara projek lagu Yanto Sani. Dan jangan lupa ya, selepas ini kami berlima akan bersembang secara live di IG Mediacorp Suria ya. Mana anda ya? Tu anda. Dan ke mana ya? Kami akan kongsikan pengalaman yang mencabar keberanian kami. Join kami nanti. Banyak lagi paparan di episod akan datang. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama kita berdua pada minggu hadapan dalam rancangan Manja. Bebas, jiwaku meronta, ku takkan berhenti walau ribu taufan diberi. Tegakkan senjata jiwa, tiada entah kita tempur, maju terus. Ada segala duri dan takkan pernah takut gugur. Hari ini adalah milik kita, buat milik kita, buat milik kita. Ku ingin bebas, tak akan dewa. Harapan yang masih ada selagi kita bernyawa. Ku ingin bebas, atas segala duri dan lumpur, jangan pernah takut gugur. Hari ini adalah milik kita, bebas milik kita, bebas milik kita. Ku ingin bebas, tak akan dewa. Harapan yang masih ada selagi kita bernyawa. Ku ingin bebas.
asa, usaha dan berjaya walaupun tak bisa menekan cahaya di tangan. Ku ingin bebas, tak akan